Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidup terus untuk kembali memberi manfaat dan mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, dan terutamanya pagi ini nikmat sama-sama kita dapat bertemu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, pagi yang indah, pagi yang insya-Allah mudah-mudahan walaupun ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, ada yang baru saja selesai tunaikan solat, kemudian bersiap-siap untuk berniaga, tak apa, insya-Allah dipermudahkan urusan kalian semua. Cumanya hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hari Selasa 13 Jun 2023, kita nak bawakan topik yang sangat-sangat dekat dengan kita semua. Tepuk-tepuk sah solat. Apa pula main tepuk-tepuk ni? Kalau nak tahu, kena tunggu dan terus setia bersama dengan kami. Dan saya Da'i Hadari akan temani anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Dan saya sangat bertuah untuk kita bicarakan tentang fiqh hari ini berkaitan dengan tepuk-tepuk sah solat ni. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Baik, sebenarnya ini kali pertama kita bertemu ya Doktor. Betul. Ya? Dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan pertama kali ini banyak yang saya nak tanyakan kepada doktor, dan saya yakin doktor banyak nak kongsikan juga berkaitan dengan tepuk-tepuk sah solat ni. Cumanya doktor, sebelum kita nak cerita tentang tepuk-tepuk sah solat ni, saya mewakili kru produksi untuk mengajak anda semua. Yang pertama, sebarluaskan siaran langsung kita ini, terutamanya mungkin menonton di Facebook kita, ataupun mungkin ada yang nak tanyakan soalan. Kami sangat alu-alukan. Caranya, antaranya anda boleh kongsikan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz, ataupun anda boleh terus sahaja ke talian ataupun nombor talian bebas tol yang tertera di skrin TV anda. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Doktor, bila bicara tentang tepuk-tepuk sah solat ni, ada kaitan dengan sesuatu yang kita amalkan. Cumanya, sebagai permulaan diskusi, kenapa dalam Islam, terutamanya dalam bab ibadat, solat kita sangat diberatkan untuk menjaga kebersihan, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Da'i Hadari. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati dan meredai. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah izinkan kita untuk kita tambah ilmu. Hari ini Allah gerakkan kita. Berapa ramai hari ini orang yang tak ada kesempatan. Betul. Tapi sekiranya kita dipilih menjadi hamba Allah ni, maka kita kena syukur. Betul. Itu yang pertama, syukur pada Allah kerana kita masih boleh dapat mengikuti kelas pengajian walaupun secara jauh. Tetapi alhamdulillah, dengan adanya teknologi yang mudah, mungkin dengan sebab itu kita dapat lebih kefahaman Islam. Betul. Kemudian yang seterusnya, terima kasih kepada semua kru TV Tanyalah Ustaz kerana pagi-pagi lagi, subhanallah, saya datang tadi pukul 4.30. Alhamdulillah. Pukul 4.30. Tengok ramai orang dah datang, dah bersiap sedia. Jadi semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik, dan tidak dilupakan kepada semua para penonton yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah merahmati dan meredai. Kembali kepada soalan Hadari tadi, Da'i Hadari. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat 222. Iaitu firman Allah di akhir ayat itu, Allah kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Iaitu Allah sayang, Allah cukup suka, cukup sayang orang yang sentiasa taubat. Dan di akhirnya Allah tutup, bukan sahaja taubat yang Allah cinta, Allah sayang, Allah suka juga, Allah sayang juga orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Kenapa? Kerana Allah ni jamil, wa yuhibbul jamal dalam hadis Nabi. Allah ni segak, cantik, indah, dan Allah sukakan kepada kecantikan. Kerana itu mulianya Islam ni disebabkan kebersihan. Islam ni mulia disebabkan kebersihan. Kerana kita nak beribadah kepada Allah. Betul. Kita nak beribadah semata-mata bukan sahaja ni, dan ia, kalau kita tengok daripada segi sains hari ni, dia adalah untuk kesihatan. Benefit tu kembali kepada kita, manfaat tu kepada kita. Masya-Allah. Sebab tu kalau kita lihat pada episod-episod yang lepas dalam fiqh setiap hari Selasa ni, ada di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim,
fadilat berwuduk tu sendiri. Setiap kali seorang mukmin itu berwuduk, dia basuh muka dia, dia basuh tangan dia, dia sapu kepala dia, dia basuh kaki dia, setiap air yang gugur itu maka Allah akan gugurkan juga dosa-dosanya. Masya-Allah. Sehinggalah akhir daripada qatrah. Qatrah ni daripada titisan air yang terakhir. Dan kerana itu kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, menjemput kita, sebelum nak jemput kena bersihkan dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita hari ni, kita lah bila nak jumpa, saya nak jumpa dai hari ni, pagi ni, mesti kena segak. Mesti kena pakai segak. Kita hari ni kalau nak jumpa orang, mesti kita pakai bersih. Betul. Kerana itulah kebersihan ini dititik beratkan. Kenapa? Di dalam hadis lain kata Nabi SAW, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu sesungguhnya kamu akan berjumpa ke atas sahabat-sahabat kamu. Fa aslihu libasakum. Maka perbaikilah pakaian kamu, bersih. Kerana itulah bersih ini juga seperti mana kata para alim ulama, dia adalah merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mukadimah yang kita kata kenapa kita kena sentiasa berwuduk, kita kena sentiasa bersuci, kerana bila kita duduk dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, maka kita ni akan dirahmati dan diredai oleh Allah. Dan itulah yang kita mahukan, kerana kita juga fitrah kita sukakan kepada kebersihan. Okey, baik. Bila sebut tentang kebersihan ni, hari ini kita bicarakan para penonton sekalian berkaitan dengan tepuk-tepuk sah solat. Kalau bisa sebut tentang tepuk-tepuk ni, sudah pastinya berkaitan dengan tayamum. Betul. Sebab kita kena tepuk dulu ya. Cumanya kaedah dia kejap je lagi doktor akan cerita. Baik, tayamum itu sendiri. Apakah itu tayamum, doktor? Baik, bila kita sebut tepuk-tepuk ni, dia bukanlah tepuk tangan. Bukan tepuk tangan. Kan? Tetapi dia adalah bagaimana kaedah yang diajarkan oleh Islam. Ya. Sekiranya ada sesuatu yang berlaku yang tidak mampu untuk kita melakukan, contohnya pada asalnya untuk kita mengerjakan ibadah solat, kita perlukan wuduk. Betul. Dan wuduk memerlukan kepada air. Tetapi ada sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan kita tak boleh nak berwuduk. Antaranya contohnya sekiranya kita dalam keadaan darurat, air itu dalam keadaan sedikit yang mana boleh kita minum saja, maka pada waktu itu ada gantinya. Ataupun seperti mana yang berlaku pada para sahabat, sakit, dalam keadaan sakit yang boleh mungkin kalau sekiranya kena air boleh bawa kepada kematian, pada waktu itu ada gantiannya. Kerana Islam ni mudah. Dan apabila kita sebut mengenai tentang tayamum, tayamum ni mestilah disebutkan pengertian tayamum, menyapu debu tanah yang suci ke muka. Kemudian serta kedua tangan sehingga ke siku dengan niat untuk mengangkat hadas. Itu makna tayamum. Maksudnya tayamum ini kita nak, yang pertama dia mesti debu tanah. Kemudian debu tanah tu buat apa? Dia menyapu muka. Dan kemudian apa lagi yang dia perlu sapu? Kedua belah tangan hingga ke siku. Dan dengan niat apa? Untuk mengangkat hadas. Okey. Jadi itulah yang disebutkan, diertikan sebagai tayamum. Dia berdalilkan dengan dalil yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah kata, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Kata Allah dalam surah Al-Maidah, ayat ni sangat jelas. Ini ayat yang terus Allah kata, dan jika kamu sakit, nampak? Kata Allah, tidak boleh kena air. Mungkin tangan, mungkin kepala, mungkin sakit yang kata, doktor kata jangan kena air. Jadi kita kata kita nak ibadat ni, tak apalah, mati pun tak apa. Tapi pada ketika itu Islam ini dia bukanlah keras. Islam ni datang dengan solusi, dengan bagaimana sekiranya tak boleh, ini yang ada boleh. Kaedah gantiannya. Ada kaedah. Seperti juga solat, tak boleh tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh baring. Tak mampu dalam keadaan baring nak bergerak, boleh menggunakan mata. Tak boleh menggunakan mata, boleh menggunakan hati. Nampak? Sampai tahap begitu. Hati pun tak boleh. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati ya. Hati yang akhir. Jadi kaedah yang Islam ajar ni cukup senang bagi mereka yang belajar. Jadi Allah sebut apa? Allah kata sekiranya kamu sakit atau dalam pelayaran, maksudnya dalam keadaan bermusafir, kemudian ataupun kamu datang berhadas,
Ni yang Allah sebut. Ataupun kamu menyentuh wanita, batal wuduk kamu. Sedangkan kamu tidak mendapati air. Air tidak ada. Falam tajidu ma'am fatayammamu. Hendaklah kamu bertayamum. Dan Allah ajarkan bagaimana tayamum. Hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci, menyapu muka kamu dan kedua tangan kamu hingga ke siku. Maka itulah dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang menariknya, Da'i Hadari, bila kita sebut ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kita bila kenal baginda Nabi kita dan apa yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi kita, maka kita rasa Allahu Akbar, untung kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tak diberikan kepada nabi-nabi lain. Masya-Allah. Maknanya satu kelebihan, satu pengiktirafan Nabi yang khusus pada Nabi Muhammad khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sebagai khatimun Nabi, penutup bagi sekalian Nabi. Maka kata Nabi SAW, apa dia? Aku diberikan kemenangan oleh Allah berupa perasaan takut atas musuhku dalam jarak perjalanan sebulan. Maknanya, hari ni musuh kita, walaupun dia hebat, dia rasa takut. Ini Allah ceritakan dan diberikan kepada Nabi. Sebab tu dalam peperangan, mana peperangan, semua musuh-musuh takut kepada ni. Walaupun mereka dalam keadaan bilangan yang cukup banyak, senjata canggih-canggih, senjata yang cukup, tapi takut tu takkan hilang. Ya. Ini kata Nabi dalam hadis yang sahih. Itu nombor 1. Kemudian, bumi telah dijadikan untukku dan umatku tempat solat dan tempat bertayamum. 2. Kalau dulu tidak. Sekarang ni mana-mana kita nak solat, asalkan dia bersih, boleh menghadap kiblat dan sebagainya, kita boleh solat. Tak semestinya kita kena cari masjid dulu. Betul. Kena cari surau dulu. Dalam ketika kita tak mampu nak cari, di sana diberikan untuk kita solat. Di mana-mana sahaja. Bumi ni dijadikan masjid. Walaupun dalam hutan? Walaupun dalam hutan. Masya Allah. Jadi hebat. Dan mana-mana tanah yang boleh kita jadikan untuk tayamum, diberikan kepada baginda Nabi SAW untuk mengangkat hadas. Itu yang kedua. Kemudian, oleh itu sesiapa sahaja di antara umatku boleh bersolat di mana sahaja, kata Nabi. Bila tiba waktu solat, maka solat. Kemudian yang ketiga, harta rampasan telah menghalalkan bagiku tetapi tidak dihalalkan oleh sebelumku. Peperangan pada zaman dulu yang berlaku pada zaman Rasulullah, kan? Apa yang menjadi harta rampasan tu Nabi SAW boleh ambil. Yang tidak dibenarkan pada nabi-nabi yang sebelum daripada tu. Kemudian apa lagi? Aku, yang ni yang paling hebat, aku telah diberikan hak syafaat pada hari kiamat. Setiap Nabi yang dahulu diutus kepada umatnya saja, tetapi aku telah diutus kepada seluruhan manusia. Itu yang kelima. Maknanya yang keempat, esok pada hari kiamat kita akan dapat syafaat baginda Rasulullah. Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, manusia ni jumpa. Pergi jumpa Nabi Adam, berikan kepada aku syafaat. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa. Semua ada kelebihan ni. Bila jumpa Nabi Ibrahim, wa anta khalilullah, engkau ni kekasih Allah, berikan kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim pun, nafsi, nafsi. Jumpa Nabi Muhammad SAW, hari ni aku akan berikan kamu syafaat. Bantu umatnya. Bantu umatnya, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah, kalau kita lihat Rasul hanya satu kaum. Tapi bagi baginda Nabi SAW, rahmatan lil alamin, diutuskan kepada sekalian rahmatnya. Poinnya penting, iaitu dalam tayamum ini, Allah berikan kepada kita, iaitu untuk bumi ini kita bertayamum. Baik, itu dia satu perincian yang begitu hebat. Cumanya bila sebut tentang tayamum ni, doktor, kita nak tunjukkan sekejap je lagi dengan para penonton kita bagaimana kaedah untuk bertayamum. Boleh, doktor, ya? Boleh, jadi kalau anda nak tahu bagaimana kaedahnya, nantikan selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak kisahlah di mana saja anda menonton, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan atas sokongan dan juga tontonan anda semualah kami terus teguh berdiri di sini. Baiklah, hari ini kita bicarakan tentang tepuk-tepuk sah solat bersama dengan Dr. Nur Hadi. Cumanya, tadi kita berada di set sana. Sekarang ni kita berada di sini pula. Betul doktor ya? Masya Allah. Baik doktor, sebelum kita nak demo ataupun tunjuk bagaimana kaedah untuk bertayamum ni, mungkin ada doktor nak perincikan sesuatu berkaitan dengan tayamum ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hadari. Yeah. Bila kita sebut mengenai tayamum, sudah pasti di kepala kita kata mudah je, Kan? senang je. Betul, mudah dan senang kerana kita belajar. Tetapi yang kita nak tahu, apa yang kita buat itu bertepatan tak dengan apa yang disebutkan dalam syarak. Tak boleh overconfident. Tak boleh overconfident. Sebab tu kita dalam program Tanyalah Ustaz ni, biar tahu jangan keliru ni, supaya kita betul-betul dapat fokuskan. Baik. Sebenarnya, contoh persoalan dia, debu tanah yang macam mana yang dibenarkan? Boleh tak kalau tanah liat? Alamak, macam mana tu? Boleh tak kalau kita tengok ada di luar-luar negara kadang-kadang, dia bertayamum bukan dengan debu tanah, dia bertayamum dengan batu. Boleh tak bertayamum dengan pokok? Boleh tak bertayamum dengan tumbuhan? Dia kata kat sana pun ada debu juga. Di sana pun ada debu. Dan adakah syarat debu itu menjadi syarat? Nampak? Dia menjadi satu persoalan. Jadi baru kita, macam mana? Jadi inilah yang kita nak rungkaikan dan kita ada praktikal sekejap saja lagi. Tetapi sebelum daripada tu, izinkan saya Da'i. Baik, silakan. Untuk saya nak sebutkan tentang syarat debu tanah yang digunakan untuk tayamum. Ini penting asas. Sebab kita kena tahu seperti mana dalam surah Al-Maidah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'id ini kata dalam mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Syafi'i dulu. Sa'id ini adalah debu tanah. Maknanya dia dah kod kat situ debu tanah je. Dia tak boleh debu selain daripada itu. Okey. Jadi apa yang kita sebutkan syarat debu tanah yang digunakan untuk tayamum, dia mesti suci daripada sebarang najis. Maknanya kalaulah debu tanah itu, tanah ada debu, sekiranya ada najis di situ, maka sudah pasti kita tak boleh. Tak boleh guna. Tak boleh guna. Dia samalah macam air kalau dah bercampur dengan najis yang di bawah 2 kulah ataupun daripada 2 kulah yang kita dah bincangkan. Jadi sekiranya air itu tak boleh digunakan. Baik. Yang kedua, bukan debu yang mustakmal yang telah digunakan. Maknanya debu mustakmal ni pun ada perbahasan. Debu mustakmal yang telah digunakan, maknanya contoh kita dah bertayamum. Ni kita dah bertayamum dengan debu yang ada di tangan kita ni, kita gunakan untuk menyapu tangan. Maka debu yang ada ini adalah debu yang telah digunakan. Mustakmal. Tempat yang kita tepuk itu tak jadi mustakmal. Okey. Kerana tempat itu kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, kita tepuk, contohnya kejap lagi kita akan tunjuk. Kita tepuk, kemudian kita ratakan, kemudian kita gunakan. Lepas guna, kita sapu tangan kita. Supaya debu-debu yang ada di sini yang dah melekat tidak mencemarkan tempat tu tadi. Baik. Sebab kita nak menggunakan tempat yang sama tidak jadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah tu mustakmal yang disebutkan, kita dah guna ni. Kita dah tepuk, kita sapu dengan debu yang kita gunakan ini tadi. Kita sapu tangan kita, itulah yang tak dibenarkan walaupun ada debu. Okey, maksudnya dia macam debu yang sama. Benda dia sama je macam air. Contohnya kita wudu, air yang dah basuhan tu kita tadah. Kemudian air tu kita basuh tangan kita. Boleh tak? Air mustakmal. Maka tak dibenarkan. Jelas. Baik, itu yang disebutkan bukan debu yang mustakmal. Mustakmal ni bahasa Arab. Tapi dalam kurungan ni yang telah digunakan. Maksudnya telah digunakan tak dibenarkan walaupun ada debu. Baik, yang ketiga, dia tidak boleh bercampur dengan sesuatu seperti tepung. Debu tiba-tiba ada campur tepung sikit. Nampak tepung ni kata, okeylah ni. Ataupun bedak. Nak bagi nampak debu sikit, letak bedak. Wangi sikit. Bagi wangi sikit. Dia tak boleh. Ataupun simen yang macam simen yang halus tu, kita campurkan, tak dibenarkan. Maknanya, inilah antara yang disebutkan syarat bila kita nak bersuci, mesti yang paling penting debu tanah.
debu tanah. Baik, ada perbahasan-perbahasan yang mungkin saya boleh kongsikan. Sebab bila kita nak faham, sebab sebelum kita nak buat demo ni, kita nak faham dahulu. Kerana demo ni insya-Allah dah faham, mudahlah kita nak buat. Betul. Yang banyak orang tanya, dia kata, "Ustaz, boleh tak kalau saya nak bertayamum dekat contohnya lumpur?" Baik, kita tanya lumpur tu dia memanglah tanah, tetapi tanah yang telah bercampur dengan air. Jadi ada tak debu di sana? Kalau kita ambil lumpur, contoh lumpur, kita lomoh, dia jadi lain dah, dia jadi emas. Dia dah jadi lain dah. Dia dah jadi barang makeup. Ya, betul. Jadi baik kita terjun terus dalam lumpur, tak boleh. Tetapi kalaulah lumpur itu telah mengeras. Lumpur tu dia dah keras. Wujud debu kat situ. Okey, bila dah keras, kita nak tepuk atas tu tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kata dalam mazhab Syafi'i, kita kena hancurkan dia menjadi debu. Okey. Sebab tanah liat ni dia mesti debu tanah. Ini perkataan tanah ni, debu tanah ni, sa'ida tayyibah ni, sa'id ni dia mesti daripada debu tanah. Tanah dia tak boleh pasir. Contoh kalau kita pergi pantai. Kan? Warna putih tu. Warna putih. Oh, yang ni lah yang dicakap. Kita ambil sop macam berwuduk kita buat. Tak boleh. Dia mesti debu tanah. Nampak? Baik. Jadi kalau debu tanah tu, contoh ni tanah, bayangkan ni tanah, kemudian debu tanah tu pergi ke tempat. Pergi ke tempat, contohnya dekat pasir tu, kita tengok, adalah debu tanah di sini, maka baru boleh. Dia bukan pasir itu boleh kita gunakan untuk bertayamum. Dia mesti debu tanah. Kod dekat situ, faham betul-betul debu tanah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Perbahasan mazhab lain, kejap lagi kita akan sentuh. Cuma ini yang disebutkan. Kalau sekiranya debu tanah ni pergi ke tingkap rumah kita. Ya. Contohlah, lori lalu dekat tanah ni, terbang debu ni. Kita tengok kat tingkap kita ada debu tanah. Banyaknya debu. Banyak. Boleh tak kita nak bertayamum? Maka pada waktu itu kata ulama, disebabkan debu tanah tu ada, maka boleh. Kalau dekat kereta tu yang dapat cermin kereta. Cermin kereta, kalau kita lalu dekat debu tanah memang dah melekat dekat cermin kereta, boleh ataupun tidak, kita pun pergi dekat cermin kereta. Boleh disebabkan ada debu tanah tadi. Contohlah, kan, contoh ada seorang dia tengah-tengah duduk ni, dia tengah lalu lori, dia tak pakai baju. Contohlah, tiba badan dia penuh dengan debu tanah. Boleh tak kita tayamum dengan dia? Ni contoh. Member pula badannya agak sadok, banyak debu ni katanya. Banyak debu ni. Kita pun kebetulan kita nak perlukan debu tanah. Yang ni pun boleh. Boleh sebab apa? Sebab ada debu tanah. Dia boleh debu tanah. Bukan kerana badan orang tu. Bukan kerana tingkap tu. Bukan. Saya nak bagi kepahaman supaya apa? Kita faham debu tanah itu menjadi poin penting dalam mazhab Syafi'i. Faham. Jadi kalau atas meja, saya tahu, Ustaz, kalau dekat lantai, Ustaz, dia tak kira mana pun, yang penting suci. Dia itulah. Bukan yang dia kata, bukan yang mustakmal, tidak bercampur dengan macam tepung ataupun bedak dan sebagainya. Sekiranya dia ada di mana-mana sahaja, di tanah ke, di mana ke, ada debu tanah tu kita yakin, maka boleh kita gunakan untuk tayamum. Jelas. Itu sahaja je saya nak bagi sebab supaya kita faham. Baik, kemudian rukun dia. Bila sebut rukun ni, dia berbeza dengan syarat. Baik. Rukun ni yang menjadi asas. Dan yang hadari, sahabat-sahabat penonton, dia asas. Kalau kita ada bumbung, tiba-tiba tidak ada tiang. Apa jadi bumbung tu? Kita duduk letak perhiasan ni macam-macam. Guntuh, tak ada guna. Rukun tu penting. Maka rukun tayamum ni ada 4. Yang pertama, dia mesti niat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyapu debu tanah. Nampak? Diulang lagi. Menyapu debu tanah ke muka dengan sekali tepukan. Sekali tepukan. Walaupun di sana ada perkataan, kalau mazhab Syafi'i dia ada pandangan lama dengan pandangan baru. Pandangan lama, satu tepukan. Nanti kita akan tunjukkan. Tapi itu pandangan lama. Tetapi sekarang ni, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena 2 kali tepukan berdasarkan hadis Nabi. Jadi pandangan baru kata 2 kali tepukan. Maknanya satu tepukan pada muka, tepukan yang kedua debu tanah, iaitu ke belah dua-dua belah tangan sehingga ke siku, dan akhirnya yang keempat tertib. Tertib ni maksudnya kena ikut lah. Kena boleh ikut. Lah kat tangan dulu baru muka. Betul, dia tak boleh tangan dulu. Tapi kalau
kalau kita dah menyapu dekat muka kita, kita mulakan belah kiri, bukan belah kanan. Maka sah ataupun tidak? Jawapannya sah, tetapi tidak mengikuti sunnah, tak dapat ganjaran sunnah. Sunnahnya kena mula tangan kanan. Samalah tentang bab wuduk yang kita sebutkan, sama juga dengan bab tayamum. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, maka inilah rukun yang kita kena tahu. 4. Cumanya ada orang tanya, Ustaz, sapu tu bila kita sapu macam wuduk tak? Kena rata kan, masuk sini kan. Ni janggut ni. Sental. Maka dalam tayamum tak perlu buat begitu. Tak perlu ya. Hanya menyapukan di muka sudah memadai. Hanya menyapukan di tangan sudah memadai. Tetapi ada caranya, kaedah dia yang saya akan tunjukkan. Itulah saya nak tahu juga, mungkin mewakili para penonton, kita nak tahulah yang tangan tu atas sahaja ke ataupun sekali sebua ke, macam mana tu kan? Betul. Tak apa, mungkin doktor boleh tunjukkanlah kan? Jadi macam mana doktor? Kita nak terus ke? Baik, boleh kita teruskan. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, saya nak minta dai bantu saya. Ni ada debu. Debu ni yang kita telah ambil, contohnya tanah liat tadi yang telah kita hancurkan menjadi debu. Jadi kita nak minta untuk dai letakkan di sini supaya kita buat praktikal. Baik doktor. Sambil tu saya buka kod saya dulu. Boleh, silakan. Jadi kepada anda semua, ini adalah debu, tapi itulah macam doktor sebut tadi, walaupun kawan kita kalau ada debu kat badan dia boleh tepuk, tapi janganlah kita guna ni letak kat badan pula ya. Baik, saya akan letakkan di sini. Bismillah. Saya ratakannya doktor ya. Okey. Okey, ini debu tanah. Untungnya kita ada praktikal. Ya betul. Kita kena tunjuk doktor. Sebab saya pun kadang-kadang terlupa juga kaedahnya ni. Jadi mungkin doktor boleh tunjukkan. Bismillah. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ni macam rancangan memasak lah juga kan. Baik, kalau kita tunjuk ni debu tanah. Okey, debu tanah yang telah kita ambil, yang telah ditumbuk menjadi debu. Betul. Okey, ataupun kita pergi, kadang-kadang kita susah Ustaz nak pergi ambil, nak kena tumbuk. Itu kalau lumpur tadi yang dah keras, kita nak jadikan dia sebagai debu, maka kata ulama baru boleh. Adapun kalau lumpur dah dicampur dengan air, kita nak ambil, tak dibenarkan, dia mesti debu tanah. Debu tanah ni yang disebutkan oleh para alim ulama lah, seperti mana yang kita bahaskan tadi. Baik. Bila kita tengok ataupun tanah rumah kita, kalau kita tengok ada debu, di situ boleh dah kita ambil untuk bertayamum. Baik, bagaimana kita nak buat? Yang pertamanya niat. Maka niatnya kita nak bertayamum, dia mesti dekat hati lah. Niat ni kalau di mulut ni untuk membantu apa yang ada dalam hati kita. Maka kata ulama, niat berserta dengan amal. Maka kita tepuk ni tepuk kan, kita tepuk begini, letak. Okey, nampak melekat tak? Ya. Okey, dah melekat ni. Tu sekali tepukan ya? Sekali tepukan, kita nipiskan dia dulu. Nipiskan, sama ada kita tiup, berdasarkanlah hadis Nabi yang Nabi ajarkan kepada Ammar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi tiup. Contoh, saya tak nak tiup. Silakan. Contohnya tu. Ataupun kita nipiskan. Tepuk. Macam tu. Kita nipiskan. Jangan buat macam ni. Bila buat macam ni, maka dia jadi mustakmal dah. Telah digunakan. Maka sebelum nak digunakan, kita nipiskan dulu. Nipiskan dulu. Kemudian apa yang kita buat? Bila kita dah tepuk tadi, kita nak sapu muka, bersertakan dengan niat. Iaitu niat dia bertayamum untuk mengangkat hadas kerana Allah. Daripada atas ke bawah. Sekali sapuan. Cukup. Nampak ada tak? Ada. Sekali sapuan. Lepas tu nak lap ke, itu cerita nombor 2 lah. Okey. Itu dah cukup. Berapa kali? Perlu ke 3 kali macam wuduk? Maka tak perlu. Sekali. Kata Nabi, darbatan. 2 kali tepukan. 1 tepukan muka, dah kita buat. Sekali sapu. Sekali. Tangan ni buat apa dah? Tangan ni dah digunakan. Kita bersihkan dulu. Jangan tepuk di sini. Sebab kita dah guna, mungkin ada debu yang telah digunakan. Maka kita bersihkan dulu. Dah bersih ni. Dah bersih. Tepuk tempat yang sama. Yang kita tepuk tadi? Tempat yang sama. Sebab ini belum lagi digunakan. Maknanya kita dah guna sini, kemudian kita letak sini balik, kita guna. Yang tu baru disebut sebagai mustakmal. Jelas? Air wuduk dia yang lebih jelas, air wuduk, kita dah basuh muka. Tak ada air tu, pakai untuk basuh tangan. Yang tu tak boleh. Sama juga yang ni. Baik. Kalau kita dah tepuk, sebab tu kita kena ratakan supaya tak kasar. Kita dah sapu, kita bersihkan tangan kita. Okey, dah berapa tepukan? 1. Tepukan kali kedua tempat yang sama, tidak jadi masalah. Kemudian apa yang kita buat? Kita ratakan. Macam tadi juga. Tadi. Nipiskan. Okey, saya nak berpaling, minta maaf. Saya nak kena berpaling sebab
sahabat-sahabat penonton boleh angkat tangan macam ni, macam berdoa. Sebab kalau saya tunjuk macam ni, nampak tak nampak? Ya. Nampak macam berdoa. Nampak tak garisan ni? Ya, nampak. Kita bahagikan dia kepada dua. Letak tangan ni berdoa ni, kita buat macam ni. Letakkan di atas tu. Okey. Kita tarik. Tarik sampai ke bawah. Kemudian dah hujung ni kita pusing je. Pusing, tarik sampai sini. Tarik Nampak? ke atas mula. Tarik ke atas mula. Maknanya debu ni kita tak gunakan lagi. Faham. Kalau kita buat macam ni salah. Contoh ni saya bagi contoh yang salah. Ni tapak tangan ni kita dah ni. Nampak? Dia dah belaga debu ni ada kat tangan. Betul. Maka ni bila kita dah buat yang ni boleh. Kemudian yang ni kita dah gunakan, kita sapu dah menjadi mustakmal. Jelas? Jelas. Jadi nak tahu lebih lanjut, kejap lagi saya akan sambung. Baik. Boleh doktor. Subhanallah. Itu dia satu perincian. Baru saya nampak ya, baru saja kita kena bagi dua, kemudian di sini baru naik ke atas. Okey. Terus praktik. Tapi bukanlah terus praktik sebab kat rumah hayur banyak. Cumanya penjelasan selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Setiap hari pasti akan ada persoalan yang membelenggu fikiran kita. Ada juga macam-macamlah pertanyaan dalam hati kita kan. Jangan risau. Semua jawapan dan juga pencerahan berkenaan dengan kekeliruan kita tu ada dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan hari ini jangan risau, kekeliruan berkaitan dengan macam mana rupanya tayamum ni. Ya pakcik makcik ya. Sekarang ni kita dapat sama-sama belajar dalam tepuk-tepuk sah solat. Itu tajuk kita hari ini bersama dengan Dr. Muhammad Nur Hadi. Baik doktor, hari ni kita nak sambung tadi berkaitan dengan tayamum tu. Yang muka tu okey, rupa-rupanya tangan ada kaedahnya ya. Ada kaedahnya. Mungkin doktor boleh tunjukkan sekali lagi. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, yang kita buat ni adalah untuk orang sihat dahulu. Contohnya yang sihat ni bererti apa? Bukan sebab berbalut. Betul. Yang ni nanti kita akan bawa pada minggu hadapan. Tapi kita nak fokus bagaimana nak bertayamum tu dahulu. Ya. Kalau ustaz, kalau berjunub, kalau ni semua, yang tu kita akan maklumkan. Cuma yang kita nak bagi tahu bagaimana bertayamum secara sah, secara yang disebutkan dalam syarak, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, tadi kita dah tunjuk tepukan yang pertama, kemudian menyapu muka sekali dengan niat lah. Betul. Okey, kita dah sapu muka kita, habis. Kemudian kita bersihkan. Penonton di rumah saya tahu tengah buat ni. Dah bersihkan ni. Okey kan. Dia debu manalah mak akak-akak kan saja depan meja, tepuk je lah apa yang ada. Ni contoh. Okey, dah bersihkan. Kemudian debu yang tadi yang telah kita letak ataupun yang dekat tanah yang sama, boleh kita gunakan sebab dia tak disebutkan sebagai debu mustakmal. Maka kita gunakannya semula. Kemudian kita nipiskan, sama ada nipiskan itu kita goyangkan tangan begini, maksudnya begitu, ataupun kita tiup seperti mana di dalam hadis tadi. Kemudian saya tunjuk, saya nak kena kebelakangkan kamera, minta maaf. Sebab apa? Sebab macam kita berdoa ni, kita doa ni, kan? Kita doa, tangan kita ada garisan. Kita bahagikan dua. Bahagikan dua. Sebab apa? Sebab bila kita letak begini, kan? Berdoa macam ni, kita letakkan begini, yang ni tak kena lagi. Ya. Kemudian yang ni tak kena. Kita tarik sampai ke siku dahulu. Maknanya daripada situ, daripada bahagian tu kita tarik sampai ke siku. Belah sini tak kena. Bila belah sini kita pusingkan saja. Pusing macam tu. Yang tak, maka kena debu belah sini kiri. Tadi kita dah guna untuk tangan belakang. Yang ni untuk bahagian tangan di bahagian yang belakang. Bahagian sini pula. Okey, ini kita tarik, kemudian kita pusingkan. Kita tarik, ini tak kena lagi. Kita tarik sampai ke hujung. Tak perlu nak ratakan. Tak perlu. Dia tak macam air. Tak perlu ratakan. Begini dia buat debu tu. Itulah. Tak perlu. Dia hanya menyapu. Sebab tu namanya menyapu. Kita sapu, tarik belakang, pusing. Ustaz, rasa macam tak kena lah sini. Ada perlu. yang was-was tu kadang. Tak perlu. Tak apa. Buat je begitu dan dia dianggap sebagai sah. Aduh, tak puas lah doktor. Bukan kena bagi semua rata ke doktor? Sebab dalam fiqh ni dia bukan masalah puas. Dia masalah dia apa yang mengikut Islam kata. Kalau ikut puas, ada orang yang nak berwuduk ni. Dia wuduk ni, dia wuduk 3 kali basuhan dia rasa macam tak yakin. Kalau boleh dia nak terjun dalam kolah.
Dia bukan pasal kepuasan. Memang manusia ni takkan rasa puas. Aduh. Jadi ikut syarak insya-Allah. Itu yang pertama. Sapuan pertama, okey, selesai. Yang ni tak digunakan lagi. Buat ulang kaedah yang sama. Letak bahagian ni. Bahagian dua. Okey, letak macam tu, bagi, tarik sampai ke bawah macam tu. Belah ni tak kena lagi, pusing. Pusing, tarik yang ni tak kena lagi, kita buat. Tolak. Selesai. Dah maknanya muka dah selesai. Kedua belah tangan kita dah selesai. Rukun yang keempat yang kita sebut tadi, tertib. Dan kita boleh berdoa. Sama doa macam wuduk. Tidak jadi masalah sebab kita telah mengangkat hadas. Mengangkat hadas kecil. Ataupun kata para alim ulama dalam hadis, sekiranya kita ada masalah faktor kesihatan, contoh pergi di luar negara. Ini contoh, air panas memang tak ada. Memang sejuk dalam keadaan kita ni sakit yang mungkin boleh membawa maut. Jadi kita tak ada air memang ada tetapi kita sakit. Seperti mana dalam ayat Quran tadi, sakit yang tak boleh kena air. Dan dalam keadaan berjunub. Kalau tadi hadas kecil mungkinlah kita kata hadas kecil kita buang jalan depan atau belakang. Ni hadas besar. Jadi bagaimana kaedah yang adakah ambil ni satu badan seperti yang dibuat oleh Ammar di dalam hadis Nabi, dia berjunub. Kemudian dia berguling atas tanah. Masuk dalam tanah. Dia guling atas tanah. Kemudian Nabi tanya, apa yang kau buat dengan berjunub? Dia kata, aku berguling atas tanah ya Rasulullah. Nabi dalam keadaan Nabi gelak, Nabi senyum. Nabi kata, kamu buat begini je. Yang diajar tadi, darbatan, 2 tepukan. Tepukan di muka dan di tangan. Itu yang disebut tayamum. Walaupun kita dalam keadaan berjunub, dalam keadaan berjunub itu tak perlu kita guling-guling, hanya kita tayamum seperti tadi. Sebut je tayamum, itulah kaedahnya. Tak ada kaedah yang lain. Cumanya doktor, mungkin mewakili para penonton di luar sana lah. Maklumlah saya ni ada resdung. Teman ada resdung, mana boleh lama-lama ada debu kat muka ni. Jadi habis tu terus ambil tisu kita lap. Boleh ke doktor? Boleh, tidak jadi masalah. Tidak menjadi masalah bagi wuduk air yang menggunakan air contohnya, ataupun menggunakan debu. Bila kita dah habis, kita nak lap muka kita, tidak jadi masalah. Tak ada masalah. Tidak jadi masalah seperti mana yang disebutkan. Kalau bab wuduk, contohlah wuduk sebab sejuk dia nak lap, maka dalam hadis tadi dia tak dapat berapa banyak fadilat tu lah. Antaranya fadilatnya, setiap titisan yang gugur akan gugurlah dosanya. Itu dalam bab wuduk. Tiba-tiba dia lap, maka boleh ataupun tidak? Boleh. Boleh. Dan tak menepati sunnah. Baik, faham. Wuduk sah. Debu tu sah tadi, tidak jadi masalah, tetapi tak menepati sunnah. Sebab apa? Sebab kita lap. Sebab itu yang disebutkan tadi kalau dalam bab wuduk, tapi kalau dalam bab tayamum ni tidak jadi masalah sekiranya kita ada resedung, sakit ataupun mungkin kita tak boleh debu di ini, mungkin bersin dan sebagainya, maka tidak jadi masalah. Itu ada excuse lah, ada kelonggaran di situ. Kerana apa? Kerana nak menjaga supaya tidak sakit. Baik. Okey, baik. Mungkin kita boleh sentuh sikit ala-ala kita berada di demo ni, doktor ya. Jenazah. Bagaimana pula jenazah? Kalau kata air tak ada, kita terpaksa tayamumkan jenazah tu. Adakah kaedah yang sama? Ataupun sebab kita yang mentayamumkan jenazah tu, pelik pula jenazah tayamum sendiri. Macam mana tu doktor? Itu bukan jenazah dah namanya. Kalau boleh tayamum sendiri. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, benda pertama yang kita kena buat jenazah ni adalah kita istinjakkan dia dulu. Maksudnya kita bersihkan dia dulu. Sebelum nak tayamum, kita bersihkan dengan menggunakan benda-benda kesat lah kalau air tak ada. Boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan daun kering. Kan kita dah pada episod yang pertama, awal-awal saya berjumpa dengan penonton, itulah tajuknya. Dengan daun kering, dengan tisu kering. Maka itu yang pertama kita kena buat. Baik, selesai, air tidak ada ni. Jadi takkan nak tanam tu, tak, kita tayamumkan dia. Tayamum samalah seperti tadi, dan siapa yang perlu niat? Macam tadi mandi jenazah ada sama je. Awak niat. Kalau dia boleh bercakap tu, Tok Imam pun lari. Jenazah kita niatkan untuk nak tayamum dia. Maksudnya kita angkat tayamum, sapu dekat muka dia, kemudian tangan belah kanan dia, tangan belah kiri, selesai. Itu bagi jenazah. Baik. Maknanya bila ganti kepada tayamum saja, maka itulah yang perlu dilakukan. Cara dia pun sama macam tadi. Cara pun sama. Dia tak perlu kaki, tak perlu ke ustaz telinga, nak rambut sikit, tak perlu. Tayamum ni hanya 4 rukun. Niat, muka, kedua belah tangan sehingga ke siku. Ada perselisihan pandangan ulama dalam mazhab Maliki, penggelangan tangan saja. Kalau ada mazhab lain, sebab tu kita jangan pelik. Ada orang dia sapu begini je. Sap, selesai. Dia terus solat.
Sebab berdasarkan dalil faqtau aydiyahuma, orang yang as-sariq was-sariqatu, orang yang mencuri lelaki, orang yang mencuri potong tangan. Baik, potong tangan tu di belah mana? Sini je. Adakah potong sampai sini? Tak. Maka yad di situ digunakan sebagai penggelangan. Itu dalam mazhab lain. Maka dia kata di sini saja kita kena tayamum. Maka begitu, sebab tu jangan pelik. Kalau kita tengok orang, oh ni mungkin mazhab lain. Tapi kita mazhab Syafi'i hingga ke siku. Sampai ke siku. Baik, itu yang disebutkan. Sebab kita berwuduk pun sampai siku. Betul. Cumanya doktor, ada soalan daripada Mas Ripah Nur Jamal ini, mungkin kita boleh raikan. Katanya, kita ambil soalan yang pertama ni. Apakah syarat-syarat tayamum untuk menunaikan kefarduan solat, dan jenis debu yang sah digunakan untuk bertayamum? Debu yang ada warna ke? Itu yang pertamalah. Yang kedua, anggota yang diwajibkan untuk tayamum, adakah muka dan dua tangan hingga ke siku sahaja? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Puan Mas Rifah atas soalan. Saya jawab nombor 2 dahulu, sebab yang tu kita telah sedang berbicara. 2 sahaja. Satu yang disebutkan, dia ada 4 rukun. 2 ni kering, dia kata lah. Kalau buat wuduk lah. Niat, maksudnya hati kita tertib ikut turutan. Tetapi mengikutnya, niat, menyapu muka, menyapu kedua belah tangan, tangan kanan hingga ke siku, tangan kiri hingga ke siku seperti mana yang kita sebutkan tadi, dan tertib. Maknanya kena ikut begitu. Kemudian yang kedua, apakah syarat-syarat tayamum untuk menunaikan kefarduan solat dan apakah jenis? Baik, syarat-syarat tayamum ni, bila kita nak tayamum, maka dia mesti kena gunakan air dahulu sekiranya ada air. Sekiranya ada air, kena dahulukan air. Kena dahulukan air. Dan ulama meletakkan beberapa syarat. Baik. Antaranya, kalau katakan tak ada air, dia cari-cari. Macam contohlah di set studio ni, air tak ada lah. Bolehkah kita tayamum? Jawapannya tidak boleh. Sebab tempat lain ada. Sebab tempat lain ada. Berapa perjalanan tu? Maka kata ulama 2.5 km. Sampai tahap tu ulama meletak 2.5 sepanjang, kalau dalam kitab fiqah dahulu, seluas mata memandang. Maksudnya mata kita memandang ujung tu, kena cari sampai ujung. Kena usaha cari dahulu. Jadi sekiranya kita cari air memang tidak ada, memang hari tu memang kita contohlah di Gunung Sahara ataupun di padang pasir, memang air tidak ada, ataupun ada air, bukan kata tak, untuk bekalan minum, maka jangan berwuduk. Yang tu buat minum. Dan kita boleh gantikan dengan tayamum. Ataupun sekiranya sakit, dalam keadaan uzur, sakit, maka sekiranya air tak boleh kena, maka boleh kita gantikan dengan tayamum. Dan jenis-jenis yang saya sebut tadi, debu tadi, dia mesti debu tanah, dia tak boleh pasir, dia tak boleh tanah liat, dia mesti debu tanah. Kalau debu tanah tu beralih kepada tempat yang lain, ke kereta, ke cermin, ada debu tanah di sana, maka boleh kita tayamum. Sebab apa? Sebab ada debu tanah tu tadi. Contoh debu ni terbang dekat cermin, maka cermin tu kita boleh bertayamum, bukan sebab cermin, dia sebab ada debu tanah. Kalau dekat lantai, boleh kita bertayamum sekiranya ada debu tanah tu di lantai. Dan sucilah daripada najis. Dan sucilah. Baik doktor, mungkin kita kejap lagi kita akan jawab lagi soalan daripada para penonton kita. Kita nak rehat seketika. Cumanya tadi doktor ada sebut tentang syarat antaranya iaitu gurun sahara, ya. Tapi kalau sahabat-sahabat di gurun Kedah, ayak banyak. Jangan risau. Jadi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Ya, itu dia satu kompleks tahfiz yang sangat istimewa yang mungkin kita nak tanyakan juga kepada yang berbahagia doktor. Kompleks tahfiz ataupun kompleks Akademi Al-Bayan. Jadi kami dimaklumkan yang doktor sedang mengusahakan proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf
yang pertama di Malaysia. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan sebagai makluman kepada para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat yang inginkan sinar keimanan, kalimah la ilaha illallah sentiasa ditegakkan, iaitu sentiasa tersebar di seluruh dunia ini, maka kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan usaha membantu merancakkan apa yang ada. Bukan kata tidak ada, ada alhamdulillah, tetapi nak merancakkan. Untuk pengetahuan da'i, mungkin ada orang tanya kenapa saya ni usaha untuk mendirikan ataupun untuk menjaga kebajikan mu'alaf. Sebab mak saya mu'alaf. Masya Allah. Mak saya seorang Punjabi, Sikh, masuk Islam umur 17 tahun. Masya Allah. Dan saya alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, anak mu'alaf. Ya. Sebab tu muka tu nampak macam hero Hindustan. Itulah. Saya teringat cerita Coach Tahir tadi. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kami sedang usaha untuk membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Sebab apa? Mu'alaf ni aset terpenting umat Islam. Mereka mempunyai bahasa, mereka mempunyai budaya, mereka tahu dan mereka kenal. Ada di dalam kalangan mereka ni umat Islam. Bukan ialah daripada bangsa India, daripada bangsa Cina, daripada kepelbagaian bangsa. Sebab tu tagline Pertubuhan Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Disebabkan apa? Disebabkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, bagaimana baginda Rasulullah bila keluar, Nabi berdakwah, Nabi sebut apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Betul. Untuk nak berjaya ni kalimah la ilaha illallah. Hari ni kita ada kawan, kita ada sahabat. Sanggupkah kita tengok sahabat kita di dunia ni kita bersama, di akhirat tidak? Mungkin tempat tu berbeza, kenapa? Akidah yang berbeza. Kalimah yang berbeza. Kita kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, mereka tidak. Betul. Jadi sebab itu kita memerlukan sahabat-sahabat mu'alaf kita untuk keluar berdakwah di jalan Allah, untuk mereka sebarkan. Dan di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan jelas, tidak akan aku utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Untuk menerangkan tentang hukum hakam. Jadi kita hari ini nak mewujudkan sahabat-sahabat mu'alaf kita ni untuk menjadi pendakwah. Bayangkan sekiranya mereka berdakwah di jalan Allah, mereka usaha, berapa ramai orang yang mula faham tentang Islam. Sebab kita di Malaysia ni subhanallah, Allah kurniakan, Allah berikan kepada kita satu kekuatan yang mana kita kepelbagaian bangsa tu ada. Betul. Jadi kenapa kita tidak gunakan semaksimum mungkin untuk kita keluarkan pendakwah-pendakwah kita yang ada dalam kalangan mu'alaf ini untuk mereka berdakwah di pelbagai platform. Pendakwah pelbagai bangsa? Pelbagai bangsa dan pelbagai bahasa. Sebab mereka tahu budaya. Sebab saya ada di radio kadang-kadang dia ada buat tentang Kelvin bertanya. Mereka kadang-kadang bertanya, saya nak masuk Islam, kadang-kadang ada sahabat-sahabat nak masuk tapi risau apa? Takut bahasa akan dihapuskan. Betul. Ataupun bangsa mereka mungkin akan dipinggirkan. Latar belakang bangsa tu. Latar belakang bangsa ataupun mungkin nama mereka akan diketepikan. Jadi bila dia melihat begitu, mereka tidak minat kepada Islam. Mereka takutlah. Jadi bila kita terangkan, kita katakan tidak, Islam menerima, tidak jadi masalah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah mengiktiraf kepelbagai bangsa ini lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Yang paling penting kalau kita tengok di kompleks itu, design dia adalah dakwah. Kalau kita nampak design masjid itu tadi, kita dakwah dalam seni bina. Kita ada masjid 3 pintu. Memang orang kata 3 pintu, apa yang pelik kalau tengok sekarang ni di skrin? Apa yang pelik? Sebenarnya bukan kepelikan, tetapi bagaimana konsepnya. Di belah kanan kalau kita tengok ini pintu budaya Cina. Kalau di sebelah kiri pintu budaya India. Kalau di sebelah hadapan Kesultanan Melayu Melaka, bangsa Melayu. Mana-mana pintu yang kita masuk, mana-mana yang kita hari ni kita usaha, kalau kita masuk sini kita menyembah Allah yang Esa. Masya Allah. Apa pun bangsa kita, sebab bangsa ini adalah platform untuk kita gunakan. Tetapi yang kita utamakan adalah kalimah la ilaha illallah. Kita sujud kepada Allah. Betul. Kita sembah kepada Allah. Sebab tu kalau kita hari ni kita boleh masuk dalam pintu walaupun kita bukan bangsa Cina, kita boleh masuk pintu Cina kerana kita adalah saudara.
Kita adalah itu seni bina yang kami nak usahakan supaya apa? Dekat kepada mereka-mereka supaya mereka faham Islam ni tidak mengetepikan begitu. Masuklah daripada pintu mana pun. Masuklah daripada pintu mana. Sebab itu saya tidak mampu untuk melakukan seorang diri. Saya memerlukan sahabat-sahabat, penonton-penonton yang mempunyai jiwa untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, untuk sebarkan agama Allah. Ya. Mari sama-sama kita lahirkan anak-anak mu'alaf sebagai pendakwah. Ada di sana nombor yang tertera, boleh telefon, boleh tengok di boleh back in. Hari ni hari Selasa, hari Khamis penutup segala pintu amalan kita setiap minggu. Kita ada buku mingguan. Hari Khamis kata Nabi, tutuplah dengan sedekah. Akan datang hari Jumaat, sedekahlah hari Jumaat. Setiap hari ada subuh, sedekahlah di Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Kita nak membina sebuah komplek, insya-Allah dia menjadi saham akhirat. Kenapa? Yang pertama, kita akan membina rumah Allah. Kata Nabi, sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan bina rumahnya dalam syurga. Betul. Bayangkan dai, kalau rumah kita ni dah ada dalam syurga ni, jalan nak ke syurga sedang ke jalan ke neraka? Mestilah syurga. Syurga sebab rumah kita dah bina dah. Betul, betul. Jadi kalau hari ni saya duduk dinilai, takkan saya pergi ke Shah Alam. Mestilah saya pergi ke nilai rumah betul. Saya dah di sana. Maka inilah waktunya untuk kita membina rumah Allah. Yang pertama, kita sedang dalam proses pembinaan. Yang kedua, anak-anak mu'alaf ni, mereka ni seperti kain putih. Maka kita nak gazetkan, nak letakkan tentang ciri-ciri Islam. Mereka tahu tentang solat, mereka tahu tentang puasa, mereka belajar tadi tayamum, mereka, dan akhirnya mereka praktikkan. Bukankah kita yang memberi sumbangan, kita yang membina madrasah ini, kita dapat sumbangan yang sama? Masya Allah. Setiap kali mereka solat itu, hasil kerana mereka tahu tentang solat, mereka tahu, kita akan dapat saham. Sampai aset kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Allah. Dan yang paling besar, sahabat-sahabat, saya nak mengajak, kerana inilah saham saya juga untuk di sana. Sebab saya tak boleh bawa dengan duit ringgit, dengan harta, tetapi inilah yang kita nak bawa. Saya, da'i, sahabat-sahabat penonton, apa yang kita nak bawa? Bayangkan mereka dah besar, mereka telah diletakkan Al-Quran, panduan, mereka berdakwah di jalan Allah, ada orang masuk Islam. Hasil sumbangan kita ke tabung Pertubuhan Akademi, wujudnya komplek tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia ni. Bayangkan ada orang masuk Islam di tangan mereka dengan izin Allah. Bukankah kita mendapat saham mengislamkan orang? Allah. Yang mana saham mengislamkan orang ni dalam hadis Nabi apa dia? Lebih baik daripada unta merah. Paling besar dan paling hebat pada zaman Rasulullah, unta merah. Ya. Nabi kata lebih baik daripada unta merah. Maka kita dapat saham. Duduk dalam kubur ni, pahala sampai. Pahala anak-anak mu'alaf buat kebajikan. Kita membina rumah Allah. Kemudian dekat situ ada anak yatim. Di situ ada orang miskin. Di situ juga menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Maka sebaik-baik kalimah la ilaha illallah ni, kita akan dapat. Inilah yang saya sebutkan. Marilah sama-sama kita menyokong, sama ada memberi sumbangan dalam bentuk doa, dalam bentuk kita sampaikan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak beritahu, kerana kita akan membina di Kampung Pego Alor Gajah, Melaka. Kita dapat surat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka. Baik. Kita dapat kebenaran daripada Ketua Menteri Melaka. Kita dapat kebenaran daripada Ahli Parlimen Alor Gajah. Merangkap Timbalan Menteri Pertahanan, beri surat sokongan. Kita dapat juga, kita dah berjumpa dengan Mufti Melaka. Kita dah jumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Alhamdulillah, kita dah minta. Dan proses ini, kita bukan buat tanpa kebenaran. Kita masuk ke majlis dulu. Majlis Pembenaran Alor Gajah. Minta izin. Sebab saya tak nak bila kita buat melanggar. Betul. Melanggar, contohlah kita tak dapat CF, bangunan mungkin tak boleh tak selamat diduduki, sebab kita nak saham ni berpanjangan. Kita tak nak runtuh, kita tak nak terbakar, kita tak nak, melainkan dengan izin Allah. Tetapi kita usaha dulu, maka kita masuk dan kita buat secara proper. Baik. Dan inilah saham. Semoga Allah merahmati dan Allah meredai kita, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, untuk info lanjut anda boleh terus ke laman sesawang juga, iaitu akademialbayan.com. Saya ulang, akademialbayan.com, dan anda boleh mencipta peluang saham anda ke syurga di sana, insya-Allah. Baiklah, kita akan tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungannya selepas ini di TV9. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami
oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari. Dan hari ini fiqah kita bicarakan tentang tepuk-tepuk sah solat. Dah semua tahu dah bahawa kita bicarakan tentang tayamum. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengannya berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik Doktor, ibarat macam bola sepak lah. Ini dah separuh masa kedua lah, boleh kita katakan. Cumanya kita nak raikan, mungkin ada soalan daripada sahabat-sahabat kita juga. Ram, dia seru di Facebook. Katanya, adakah menjadi syarat tepuk-tepuk ketika bertayamum? Kena tepuk-tepuk ke? Kalau tak tepuk, okey ke? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Ram kerana sudi bertanya mengenai tentang tepuk ini. Maka kita nak memberitahu bahawa di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan. Tayamum ini adalah dengan 2 kali tepukan. Tepuk ni bererti bukanlah kita tepuk pop kena macam tu. Macam bersilat. Kan? Sop. Tarik macam tu. Kalau bersilat kan. Tidak, tepuk ni maksudnya meletakkan tangan kita ni di atas debu tanah. Itu maksudnya tepuk. Maksudnya kita meletakkan tangan kita di atas debu tanah dan kita meratakan, kemudian kita sapu muka, kemudian kita dah buang tadi debu tanah, kita tepuk sekali lagi. Maksud tepuk ni meletakkan tangan di atas tanah, kemudian kita menyapu belah kanan dan belah kiri. Itulah yang disebutkan sebagai tayamum. Cuma betul ke 2 kali ataupun saya tengok sekali? Okay. Perbezaan pandangan. Dalam mazhab Syafi'i saya dah sebutkan tadi, ada pandangan lama yang disebut sebagai seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi tayammum darbatun wahidah lil wajhi wal yadain. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada untuk orang yang nak bertayamum ni, sekali tepukan muka dan tangan. Itu pandangan mazhab Syafi'i yang lalu di Baghdad. Tetapi ada pandangan mazhab Syafi'i yang sekarang ni yang kita buat 2 kali tepukan. Maksudnya tepukan pertama untuk muka, tepukan yang kedua letak tangan atas debu tu adalah untuk tangan kanan dan tangan kiri. Adapun mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki, dia sekali je. Dia tepuk sekali, kemudian dia sapu muka, dia sapu tangan dengan tepukan tadi muka, kemudian dia pergi tangan dia begini dan begini, sebab tangan dia dianggap sebagai di penggelangan. Dan dalam mazhab ni sedikit perbezaan supaya kita ni faham mazhab. Bukanlah kita nak kata kita kena faham mazhab lain sehingga kita tak faham mazhab Syafi'i. Asalnya mazhab Syafi'i mesti debu tanah. Tetapi dalam mazhab Maliki contohnya, apa yang muncul di atas tanah. Sa'id yang disebutkan apa yang keluar daripada tanah. Contohnya batu. Sebab tu ada orang bertayamum dengan batu. Batu dia ambil batu tu walaupun tak ada debu, kerana dia punya fokus bukan kepada debu tanah. Mazhab Syafi'i saja debu tanah. Sa'id disebut sebagai debu tanah. Mazhab lain sebagai apa yang muncul daripada tanah. Jadi kalau muncul daripada tanah tu pokok, maka pokok itu boleh dibuat sebagai tayamum walaupun tidak ada debu tanah. Itu mazhab Maliki. Mazhab Abu Hanifah pun sama. Jadi begitu juga dengan batu. Begitu juga dengan apa yang keluar daripada tanah, maka itu mazhab lain boleh. Tidak jadi masalah. Adapun kita dalam mazhab Syafi'i mesti debu tanah. Baik. Mungkin mewakili para penonton, ramai yang tertanya-tanya ni doktor, kalau was-was, penyakit was-was ni pun kadang time tu juga nak datangnya. Tengah sapu muka, nak masuk tangan, rasa macam tak penuh muka lagi lah, tak full face katanya. Jadi dia nak kena ulang balik ke doktor? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda Rasulullah, inna syaitan wadi' khartumu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan ni meletakkan munculnya di dada anak Adam. Kemudian apa yang kita kena buat? Ni penyakit was-was ni dia kena ada ubat dia dulu. Sebelum kita nak sebut tentang ni. Sebab dia kena ubat. Kalau tidak sampai ke tua, sampai ke sudahlah dia was-was. Sebab dia penyakit tu. Sebab apa? Sebab syaitan yang usaha untuk mewaswaskan dia. Maka kata Nabi apa? Iza zakarallah khannas. Bila dia menyebut nama Allah, dia ingat Allah, maka syaitan ini akan lari.
Wa iza nasiyallah, tapi kalau sekiranya dia lupa Allah, iltaqam qalbah, maka akan menguasai dirinya. Sebab tu penyakit was-was ni kita kena usaha untuk mengingati Allah supaya syaitan tu lari. Jadi kalau macam tadi, sekiranya kita kena faham kaedah al-yakin la yazalu bisyak. Yakin ini dia tak boleh diganggu gugat dengan syak. Sebab tu kita kena yakin. Kalau kita dah sapu muka kita, kemudian tangan, tadi muka dah ke? Dah. Sebab kita dah ke tangan. Takkanlah tiba-tiba mula-mula terus ke tangan. Kan? Jadi mesti kita dah tahu. Maka kita yakin je terus. Kalau ustaz rasa kalau katakanlah tak perlu kata. Yang masalah kita katalah. Melainkan kalau ada orang bawa CCTV, ni kau tengok. Kau sapu tangan terus, tak ada. Yang tu dah qat'i terus lah. Maksudnya kita tahu rakaman semula ada orang rekod macam tu kan. Tapi takkanlah orang dai nak tayamum rekod kan. Okey, cuba. Tak ada. Jadi sekiranya kalau kita dah muka dah ke belum, maka kita kata dah anggap dah. Sebab kita dah ke tangan. Maka teruskan, kerana kalau tidak syaitan akan sentiasa mewaswaskan kita dalam semua bab. Baik. Okey, ada juga yang mungkin tertanya-tanya, ada dengar-dengar lah ustaz saya cakap kalau dalam kapal terbang nak cari debu tak ada. Jadi tengok dinding kapal terbang rasanya ada kot debu. Maka dia pun letak tangan kat situ, dia tayamum. Adakah itu dibolehkan, Doktor? Baik, sahabat-sahabat penonton rahmati Allah, ni banyak soalan yang bertanya. Yang pertama kita kena jawab dahulu soalan, ada tak air? Dia bukan rasa-rasa hari ni kita naik flight je, naik kereta api je, kita cari debu. Tak boleh, ada air. Di dalam flight ni ada air. Maka wuduklah dengan wuduk yang seminimum mungkin. Kalau air mungkin air dekat ni, contohlah dekat flight, tak tahulah mana yang negara kita, tak tahulah East Ketambola punya negara. Air pipe dia tersumbat contohnya kan. Bayar mahal tersumbat contohlah. Air tak ada. Tapi air mineral ada. Contoh air mineral dia banyak. Boleh kita minum dan boleh kita wuduk kan. Pada yang lepas kita dah tunjuk bagaimana berwuduk dengan air mineral. Boleh, tidak jadi masalah dengan kadar yang minimum. Sekiranya ada keperluan, contohnya sakit, barulah dia nak bertayamum. Boleh ataupun tidak, begitu. Saya kena fahamkan, bukanlah naik flight je, cari kerusi, tayamum. Baik. Kalau sekiranya ada air, wuduk, kena wuduk. Kalau dia bertayamum, maka solatnya tidak sah. Dia bukan boleh mana kita nak pilih macam pergi restoran fresh orange ke air watermelon. Dia bukan boleh pilihan. Ini bukan pilihan. Dia kalau ada sebab baru tukar. Contoh, kalau kita hari ni tak boleh, kalau berdiri boleh, duduk boleh kan solat, bukan boleh terus kita duduk je lah. Tak, dia mesti pergi ke step pertama, tak boleh baru tukar. Barulah pergi yang kedua. Bila air dah tidak ada disebabkan keuzuran, kita ambillah anggap keuzuran dalam flight, maka boleh tak kita bertayamum dekat kerusi ataupun dekat cermin? Maka kita tanya balik, ada tak debu tanah? Selalunya orang laut dekat flight ni nak cari sampah pun susah. Nak cari sampah pun susah. Rumah kita banyaklah debu ni, debu tanah sebab tepi tu lori keluar masuk berdebu rumah kita. Jadi itu boleh. Sekiranya kita ada keuzuran. Tetapi sekiranya tidak ada debu tanah, kita anggap je ada debu, maka tayamum kita tidak sah. Kena jelas. Dia tak boleh main anggap-anggap. Tak boleh, dia kena tahu ada debu tanah. Dia mesti nampak ada debu tanah. Baik. Jadi ustaz, apa saya nak buat ni? Saya sakit, tak boleh nak wuduk, debu tak ada. Jadi macam mana? Dia sebut solat menghormati waktu. Ni siapa nak tahu solat menghormati waktu ni, nanti dalam episod fiqh setiap Selasa kena ikutlah. Kita ada bab solat menghormati waktu dalam kereta. Contohnya tak boleh arah kiblat. Contoh, yang ni semua kita akan kupaskan nanti. Sebab tu hari Selasa kena tengok fiqh. Itu seronok tu. Sebab apa? Yelah, maklumlah duduk di Kuala Lumpur kan, kerja balik pukul 6, tak sempat solat tadi kat pejabat, tiba-tiba sampai rumah dah masuk maghrib. Macam mana tu kan? Itu nanti lain kali insya-Allah. Cumanya Doktor, Sirna ada tanyakan beberapa soalan yang saya yakin kita boleh ketengahkan. Yang pertama, sejauh manakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayamum? Dan bila batalnya tayamum kita tu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang itu lupa bahawa dalam kenderaannya ada air, atau dia lupa ada menyimpan air di satu tempat, lalu dia tayamum dan solat, macam mana? Adakah batal, tak sah? Silakan Doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Soalan yang pertama, sejauh manakah ibadah yang harus dilakukan dengan tayamum dan bilakah batalnya tayamum? Baik, kita dah sebutkan tadi,
Yang boleh kita tayamum disebabkan ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tayamum. Salah satunya adalah disebabkan air tidak ada. Kata para alim ulama, perjalanan 2.5 km kena cari. Ya. Kalau ada orang, kita jangan cari tiba-tiba, contohlah Da'i Hadari ni memang orang sini. Ya. Kan? Dia orang sini. Kita tak tanya dia, kena tanya dia. Ada tak air? Oh, ada belah telaga kat belah sana. Contohnya lah. Baru maka kita kena tanya dulu. Macam tu juga dengan arah kiblat. Kita kena tanya orang dahulu mana arah kiblat sebelum kita nak katakan. Kalau kita tak tahu penentuan arah kiblat, kita di hutan. Kalau ada orang, mungkin ada yang abang-abang yang memang duduk jadi panduan di hutan, guide, dia tahu. Jadi kena tanya mereka dulu. Begitu juga dengan tayamum. Sekiranya kita nak bertayamum, kena cari air. Sekiranya ada air, batallah tayamum tu. Okey. Contohnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru cari ni. Kita tak boleh, maknanya kita tak boleh tayamum sebelum waktu solat. Syarat dia mesti lepas masuk waktu. Okey. Allahu Akbar. Bukan kita kena siap kan. Siap macam wuduk tak apa. Mana tayamum kita siap setengah jam dulu, zikir dulu. Dia tak boleh. Dia mesti masuk. Dia bolehlah kita nak tayamum pada ketika itu, nak baca Quran tak apa. Tetapi bila nak mengerjakan solat, masuknya waktu, sama ada azan ataupun tidak, yang penting masuknya waktu solat, baru tayamum. Okey. Tetapi sebelum tayamum tu, pergi cari air dulu. Cari air, Usaha tanya dulu. orang, usaha dulu. Sekiranya tak jumpa, barulah kita pergi tayamum. Okey, kalau sakit dan sebagainya. Bila dah tayamum ni, kita dah tayamum ni dah selesai, nak angkat takbir ni, tiba-tiba orang air orang jual air. Contoh lah, ni contoh kan. Soalan-soalan ni memang ada air, ataupun kau ni ada air ni kan, jumpa air dekat bonet tadi je kan. Dia tak solat lagi, maka dia kena wuduk. Sekiranya dia dah angkat takbir Allahu Akbar, dah solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, air Lori air datang. Jadi kata ulama dalam mazhab Syafi'i, maka solatnya tadi sah. Dan lebih baik, sekiranya lebih baik, sah solatnya kalau dia tak, tetapi dia boleh orang kata afdalnya ataupun lebih baik, dia wuduk dan dia solat semula sekiranya ada waktu. Baik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey, soalan yang kedua ditanyakan tadi oleh Serina. Kejap lagi kita akan bawakan jawapannya. Tunggu selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada para penonton Tanyalah Ustaz yang kami dapat maklumat ramai yang menonton Tanyalah Ustaz ni. Ada yang menonton dari Singapura, apa khabar orang Singapura. Ada juga yang menonton ni dari Brunei pun ada, Bandar Seri Begawan. Dan juga ada sahabat-sahabat yang menonton Tanyalah Ustaz dari Indonesia. Terima kasih. Bahkan kalau kita tengok yang episod-episod lepas, ada juga yang komen di Facebook kami. Ada juga yang menonton dari selatan Thailand. Terima kasih kerana terus jadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan anda semua. Hari ini kita bicarakan tentang tepuk-tepuk sah solat berkaitan dengan tayamum bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baik Doktor, nak menjawab soalan kedua daripada Sirna tadi tu berkaitan dengan dia dah solat, dah tayamum, dan dia tengok-tengok lah dalam kenderaan ada air rupanya. Macam mana Doktor? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dia ada beberapa situasi. Itu satu situasi. Maknanya secara ringkasnya, sekiranya dia dah selesai solat dalam mazhab Syafi'i, dia tak perlu ulang. Sebab ketika itu dia dah cari dah. Tapi dia kena cari dahulu. Sebab tu dia yang syarat pertama cari dulu. Sekiranya dia tak cari ada air, maka solat yang tadi tak sah. Sebab dia tak cari. Betul. Dah dia cari, merata dia dah cari, tu yang kata 2.5 km. Maksudnya kalau dah ke sana, ke tepi kita pun dah kita carilah. Betul. Maksudnya kita dah cari, tak ada, barulah kita menggantikan dengan tayamum. Baik. Yang kedua, situasi kedua, tengah solat. Allahu Akbar, tiba-tiba keluar air ataupun air hujan. Ada contohnya air hujan boleh kita berwuduk. Maka pada ketika itu, adakah kita nak memberhentikan solat? Maka dalam mazhab Syafi'i lebih afdal kita berhentikan. Sebab berhentikan solat. Iza ja'al ma' fa batalal tayammum. Bila datangnya air, maka batalnya tayamum. Jadi datang air, maka kita terus dengan berwuduk. Maka ada beberapa situasi. Sekiranya cari tidak ada, habis sembahyang, jumpa air,
maka sah dah solat kita. Sekiranya kita nak ulang solat kita pun, kata ulama dalam mazhab Syafi'i, lebih baik. Tapi kalau tak ulang, sah tak? Sah. Tengah semayang ada air, maka perlu ke kita berhentikan? Lebih baik kita berhentikan, pergi wuduk dan kita solat semula. Itu yang disebutkan beberapa situasi tadi. Baik, ni ada makcik-makcik kita juga yang tanya ni doktor, dari Pasir Gudang pun tanya soalan yang sama, yang di Arau pun tanya soalan yang sama, Sungai Petani pun ada. Macam mana doktor, kalau satu tayamum digunakan untuk satu waktu atau satu tayamum boleh digunakan juga untuk waktu seterusnya? Sebagai contoh, Zuhur bawa juga kepada asar, tayamum yang sama. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tayamum ni dia mesti masuk waktu dahulu. Kalau kita nak bertayamum, contohnya kalau tangan kita sakit pada minggu hadapan, jangan lupa tonton ni. Kalau tangan patah, kaki tercabut, contohlah kaki patah, risaunya doktor. kaki orang kata bersimen, bukan tercabut, kaki bersimen, kepala berbungkus, contohnya lah kan, kaki satu ke atas. Jadi macam mana kita nak ni, ini pada minggu hadapan. Tetapi kata para alim ulama, dia mesti masuk waktu dahulu. Bila masuk waktu, dah tak boleh gunakan. Contohlah kalau sakit tadi, tak boleh kena air, maka kita bertayamum. Pastikan dah masuk waktu. Kemudian bila kita tayamum, solat fardu itu sahaja yang boleh kita gunakan untuk tayamum. Kata ulama, kalau katakan solat zuhur, maka solat zuhur, habis solat zuhur, kita bawa tak membatalkan, macam dia batal tayamum ni sama macam batal wuduk. Keluar sesuatu antara jalan depan dan belakang, kemudian menjadi gila, mungkinlah. Itu yang disebutkan seperti mana wuduk, begitu juga dengan tayamum. Sekiranya kita tidak ada, jaga sungguh-sungguh ni, kita tak buang angin, kita jaga tayamum kita, masuk asar, boleh tak solat dengan tayamum yang sama? Kata ulama, tidak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Satu tayamum sekali fardu yang kita kerjakan. Itu yang disebut. Tapi kalau nak buat sunat, contoh kalau kita nak solat sunat dengan tayamum tadi, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Nak baca Quran, boleh ataupun tidak? Boleh. Fardu sahaja. Satu tayamum sekali kita tayamum. Satu solat. Satu solat. Maknanya kalau nak baca Quran lepas tu, ustaz, saya nak berzikir, ustaz, saya nak solat sunat, ustaz, boleh ataupun tidak? Jawapan sunat boleh. Yang kita dah guna tadi, tak perlu kejap lagi baca Quran satu muka surah, tayamum lagi. Tayamum tak perlu. Maknanya solat sunat, perkara sunat dibenarkan untuk tayamum tadi. Okey, kalau jamak pula macam mana? Kalau kita dalam keadaan musafir, adakah kita perlu buat dua dulu, ambil tayamum seterusnya untuk dua kemudian? Maka kita kena tengok situasi dia. Kata para alim ulama, sekiranya situasinya memang tidak ada air. Tidak ada air ni bukan kerana sakit. Ada orang yang mungkin kerana sakit. Jadi kalau dalam keadaan tidak ada air, memang tak ada air, maka dua tayamum dia kena buat. Tayamum yang pertama, habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi tayamum sekali lagi untuk nak solat yang tadi. Tepuk, kan, kita buat dah tayamum, terus solat. Gap tu, maksudnya jarak antara kita berhenti seketika kerana nak bertayamum itu dibenarkan syarak. Ataupun kerana kita nak pergi wuduk, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita buang angin contoh, nak pergi wuduk, gap. Sebab dalam mazhab Syafi'i tak boleh ada jarak, dia habis je kena bangun. Betul. Tetapi sekiranya ada keuzuran macam tadilah, kena tayamum, maka gap ataupun jarak itu dibenarkan kerana sebab keuzuran tadi. Jadi tayamum. Baik. Okey, Sarasid pula doktor, di Facebook kata Sarasid, adakah perkara-perkara yang membatalkan wuduk juga sama dengan yang membatalkan tayamum? Ya, jawapannya, terima kasih yang bertanya, sama. Apa sahaja yang membatalkan wuduk, dia sama seperti yang membatalkan tayamum, tidak ada kurang. Dan ditambah yang membatalkan tayamum ni bila ada air. Kan, bila dia dah bertayamum, tiba-tiba ada air. Tayamumnya tidak terbatal. Dia tak boleh solat guna tayamum sebab air dah ada. Betul. Jadi dia kena berwuduk seperti biasa. Adapun yang keluar daripada jalan depan, jalan belakang, gila ataupun pengsan dan sebagainya, murtad dan sebagainya, maka ia sama juga, wuduk ataupun tayamum sama. Okey, baik. Ini mungkin juga mewakili para penonton di luar sana lah, Abang Haji, Mak Hajah kita nak tanya. Katakanlah kalau bertayamum ketika dalam keadaan aurat tidak tertutup. Baik. Bagaimana doktor? Adakah ia sah tayamum tu? Baik, kalau kita tengok rukun tadi, ada tak dalam rukun tu dia kata perlu menutup aurat?
Tak ada? Tidak ada. Begitu juga dengan wuduk. Wuduk dalam tanda kita wuduk. Kita seorang-seorang. Seorang-seorang, kita tak berpayah minta maaf saya sebut. Boleh ataupun tidak? Tidak jadi masalah. Yang tak boleh jangan depan orang. Depan orang. Contoh, dia bukanlah sampai ke semua tidak ada. Tak, jangan salah faham. Contohnya wanita-wanita. Kadang-kadang ada tempat wuduk yang tak mesra muslimah. Contohnya ada tempat-tempat wuduk di stesen-stesen minyak yang tak berapa mesra. Dia patutnya tempat wuduk dekat dalam bagi wanita. Sebab apa dia nak buka tudung kan, dia nak buka tudung, dia nak seng-seng tangan ni, nak bagi angkat tangan ni. Jadi bila dia nak wuduk, maka aurat. Kalau di luar orang akan nampak tak? Nampak hukumnya tak boleh sebab aurat. Tetapi wuduk dalam keadaan tak berpakaian, sah ataupun tak? Jawapannya sah. Begitu dengan tayamum. Begitu juga dengan tayamum. Tidak jadi masalah. Tapi lebih baik ialah bersopanlah kita. Betul. Berwuduk ni berpakaian apa semua. Tetapi sah ataupun tidak? Jawapannya sah. Berdosa ataupun tak berdosa. Kurang pahala? Tak kurang pahala. Adakah pahala kita? Tak. Tidak ada kaitan langsung dengan aurat. Baik. Cuma jangan sampai orang melihat aurat kita. Itu yang kita tak nak tu, doktor, ya. Baik, doktor. Mungkin sebagai kesimpulan khulasah kita hari ini, kita nak tahulah tayamum kita dah bicarakan, dan insya-Allah jangan lupa minggu depan ada tayamum untuk orang yang sakit pula. Cumanya ganjaran daripada Allah kepada mereka yang menjaga kebersihan dalam ibadahnya, terutamanya menjaga wuduknya. Silakan, doktor. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bertanyakan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana kalau sekiranya seorang mukmin itu mandi 5 kali? Adakah padanya kekotoran? Tak ada. Maka kata sahabat, tidak ada. Begitu jugalah orang yang sentiasa bersuci. Kenapa dia bersuci? Untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka sudah pasti orang yang berwuduk, orang yang bertayamum, maka malaikat akan sentiasa pelihara dia. Sebab apa? Sebab ibadah. Kita kena ingat, wuduk ni ibadah. Dia bukan saja nak menyucikan muka kita daripada jeragat. Tidak. Bukan untuk nak sucikan daripada, tak. Tetapi dia adalah tuntutan daripada Islam, syarak. Walaupun dia sunnah, kita kerjakan ibadah sunnah, dan kita akan dapat ganjaran seperti mana Bilal bin Rabah. Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga ni. Wahai Bilal, apa amalan yang kau buat, Bilal? Bangun qiyamul lail ke? Kan sedekah habis semua harta ke? Tidak. Bilal kata apa? Ya Rasulullah, ada satu amalan yang aku buat sampai sekarang aku buat. Apa dia? Aku sentiasa berwuduk, dan lepas wuduk aku solat sunat wuduk 2 rakaat. Jadi sebab itu Nabi kata, aku mendengar tapak kaki engkau. Maknanya Bilal tu jaminan dia dah dalam syurga. Jadi kita yang ikut, boleh tak kita duduk dalam syurga? InsyaAllah boleh. Kena yakin. Jadi sentiasalah jaga wuduk kita, sentiasa tambah ilmu kita, insya-Allah ibadah kita akan sempurna, hati kita akan tenang, syaitan pun tak boleh nak rapat. Sebab apa? Sebab kita orang yang berilmu. Sebab tu orang yang berilmu ni Allah mengangkat beberapa darjatnya. Jadi jadikan kita berilmu dengan kita menonton dalam program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih yang berbahagia Dr. Nur Muhammad Hadi kerana sudi berkongsi dengan kami. Cumanya sebagai penutup yang insya-Allah kita nak murnikan program kita dengan doa daripada doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami meminta, ya Allah. Amin. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Amin. Banyak kesilapan yang kami lakukan, ya Allah. Amin. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Amin. Kami mengangkat tangan kepadamu, ya Allah. Amin. Kepadamu sahaja kami meminta, ya Allah. Tiada Tuhan yang kami minta melainkan kepada Engkau yang Maha Esa, ya Allah. Maka ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami sentiasa berzikir kepadamu, ya Allah. Jadikanlah tubuh badan kami sentiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hati kami sentiasa ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ada dalam kalangan kami yang sakit, maka Engkau berikanlah kepada mereka kesembuhan. Ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah mereka ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang belum mendapat hidayah-Mu, berikanlah kepada kami hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menemumu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang miskin, maka Engkau berikanlah kepada mereka kekayaan di dunia dan juga akhirat. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepadamu ya Allah, sesuatu hajat, maka Kau perkenankanlah hajat mereka sekiranya perkara itu diredai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan, jangan Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksaan neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada siksaan kubur ya Allah. Jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat kami, keturunan kami sentiasa mendirikan solat. Peliharalah kami ya Allah. Peliharalah negara kami ya Allah. Berkatilah hidup kami pada hari ini ya Allah, sehingga kami menemumu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala doa yang kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Hadi kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depan Dr. ya. Jadi para penonton sekalian, bertuahnya kita sebagai umat Islam, agama yang menjaga umatnya, bahkan memperuntukkan kepada umatnya ganjaran syurga kepada mereka yang menjaga kebersihan diri mereka, terutamanya menjaga wuduknya, seperti mana Bilal bin Rabah. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.